Okay. Jadi kita ulang dulu yang hari tu kita belajar. Apa yang kita dah belajar minggu lepas? Apa yang kita dah belajar minggu lepas? Formula. Formula apa? F, songsang dengan M1 tolak apa tu? Betul lah tu. Jadi kita belajar yang hukum Newton untuk kegravitian lah kita katakan. Kita belajar yang F tu berkadar songsang. Berkadar songsang dengan R kuasa 2 dan dia berkadar langsung dengan apa? Dia berkadar langsung dengan laju. Dengan bukan, dengan jisim kamu ni. Semakin besar jisim apa jadi kat kamu punya daya graviti? Semakin besar jisim semakin besar daya graviti. Jadi yang ni ada simulasi masa kita belajar itu. Kamu nampak ni dua jasad ni. Ada orang tarik ni. Nampak. Jadi orang ni mewakili daya graviti kamu Lana. Jadi kalau okey. Jadi kalau jisim tu nampak cikgu tambah jisim dia. Kamu nampak tak yang ni daya graviti kan? Jadi daya graviti yang tak kira saiz mass 1 ke mass 2 kamu nampak daya graviti dia sama. Cuma bila kita tambah jisim jadi yang bertambah tu adalah daya graviti. Kamu nampak tak daya graviti tu bertambah? Jadi bila tambah jisim daya graviti bertambah. Maknanya hubungan daya graviti dengan jisim tu berkadar langsung. Berkadar langsung. Nampak tak? Langsung. Okey. Kalau kita rapatkan M1 dengan M2 ni apa jadi? Apa jadi? Dapat menarik sesama sendiri. Bila kita rapat dia, apa jadi kat daya ni? Daya dia bertambah. Daya dia akan makin kuat. Bertambah. Kita tengok. Jadi bila kita rapat tu maknanya R tu kita kecilkan ke kita besarkan? R kecil ke R berkurang ke bertambah bila objek tu makin rapat? Tambah. Berkurang. Berkurang. Okay, jadi kita kurang. Yang ni R makin berkurang lah, objek tu makin rapat. Nampak tak apa jadi dengan daya tu? Daya tu jadi sangat besar kan, jadi 1067.9 Newton. Jadi bila kita jauh dia jadi kecil. Nampak tak? Dia jadi 144. Jadi semakin bertambah jarak, semakin berkurang daya graviti. Semakin bertambah jisim, semakin bertambah daya graviti. Dia berkadar langsung. Okay. Jadi sekejap lagi cikgu bagi kamu link-link tu ni yang kita belajar hari tu. Jadi hari ni kita nak tambah. Hari tu cikgu cakap kan kalau kata objek tu ditindakkan pada permukaan bumi, daya graviti yang bertindak tu sorry cikgu tak stabil ke, lekat-lekat ke? Jelas. Okey je. Jadi kalau suara cikgu tak stabil, tu cikgu terakam tu kamu kena tengok balik video cikgu sebab kalau yang cikgu rakam tu insya-Allah dia stabil. Jadi kena bersabar sikit sebab internet cikgu pun dia jap stabil jap tak. Okey. Jadi hari ni kita nak tambah ilmu kita. Kita nak tengok hubung kait antara G kecil ni dengan formula yang kita belajar hari tu yang melibatkan G besar. Okey. G kecil dengan G besar. G kecil tu apa? G kecil tu apa? Pemalar graviti. Pemalar graviti untuk bumi yang menyebabkan objek pecut ke arah bumi tu kan? Ataupun yang bagi kamu berat yang kamu rasa kat bumi ni. Jadi badan kamu rasa berat kat bumi ni sebab daya graviti tu. Boleh? Yang tu pemalar G. Jadi G kita nak kaitkan. Hari tu kita ada terbitkan kita punya equation kan. Jadi hari ni kita nak terbit lagi supaya kita dapat satu formula yang kita boleh guna untuk dikira pecutan graviti orang lain. Okay, jadi cikgu bagi konsep dekat sini. Ni Newton ni dia tengok apple jatuh, dia fikir pasal graviti ni lah macam hari tu cikgu cakap tu kan. Ni dia kata apple jatuh ke bumi dengan bulan ni orbit bumi mesti disebabkan oleh daya sama, daya graviti. Jadi kenapa dua-dua tu bergerak ke arah bumi? Sebab dua-dua tu tengah jatuh ke arah bumi. Satu tu jatuh ke bawah bumi lah, satu tu jatuh dalam orbit jadi dia pusing bumi. Dua jenis cara jatuh. Tapi dua-dua jatuh. Kalau kamu jatuh dengan cara yang betul kat luar bumi ni pun kamu pun boleh mengorbit bumi.
Wow. Cik. Wow. Kalau kamu jatuh dengan hal laju yang betul, pada tempat yang betul, kamu pun boleh jadi satelit. Jadi nanti kita tengok macam mana kita lancarkan satu satelit ni kat keliling bumi ni. Kenapa dia boleh pusing. Sama macam bulan lah. Bulan tu kita kata satelit semula jadi kita kan. Okey, jadi ini cara nak terbitkan formula G kecil kita daripada G besar tu. Ni G kecil kita tu formula yang datang daripada hukum gerakan Newton kedua kan. Yang apa hukum Newton gerakan F sama dengan MA. yang berkaitan dengan F sama dengan MA ni kan. Cuma kita ubah sikit. F tu kita ubah dia jadi kita punya daya graviti yang bertindak atas satu objek kita punya berat. Jadi A ni dia akan tukar lah. Yang ni pecutan biasa kan. Dia akan jadi pecutan graviti. Jadi kita tukarkan A tu jadi apa? Jadi G. Sebab G. kalau objek tu jatuh jatuh ke bumi dia akan jatuh dengan pecutan graviti. Jadi daya yang dialami tu daya graviti. Ni daya dialami W ni sama dengan yang ni kalau dua-dua kat bumi. Betul tak? Hari tu kita dah kira. Kalau kita kira daya graviti apple tu kalau dia jatuh ke arah bumi, kita akan dapat sama dengan W dia kan. Jadi sekarang ni kita nak ubah sikit equation yang kita ada. Ini equation first yang hukum Newton hari tu. Kita nak ubah dia supaya kita dapat equation yang berkaitan dengan pecutan graviti. Boleh? Jadi kita replacekan 4FG ni dengan MG. M ni apa? M apa? M apa? Jisim. Jisim sebarang objek. Kata apple kan. Jadi jisim apple tu lah. Darab dengan graviti dia. Jadi yang ni sama. Ni pun daya graviti bertindak atas jisim juga. Jadi kita replacekan dia. Kita dapat formula yang ni lah. Mg sama dengan G darab M1 M2 over R kuasa 2. Jadi kalau dia tengah bertindak pada permukaan bumi macam hari tu, M1 ni adalah kita boleh ambil dia sebagai kita punya jisim bumi kan. Jadi yang ni M1 kita. Okay. Jadi M2 tu objek yang jatuh tu, apple tu, yang tu M2. Jadi kita ubah simbol lah. Kita ubah dia jadi M saja. Supaya kita dapat satu formula yang universal. Okay, jadi M1 tu bumi. Jadi R tu adalah kita punya jejari bumi tu. Kan? Jadi kita pakai, kita ubah sikit simbol dia. Jadi R tu kuasa 2. Jadi samalah jejari bumi tu kena kuasa 2. Jadi kalau kita ubah dah, dia jadi formula yang bawah ni. Jadi kat belah kiri ni kita ada jisim objek kita kan, yang jisim apple tu kan. Kita boleh potongkan dengan jisim M2 kita yang ni. Sebab dia benda yang sama. Jadi nampak tak? Kita punya formula G ni akan jadi macam ni. G sama dengan pemalar graviti darab dengan jisim bumi ataupun jisim sebarang planet per dengan radius jejari bumi tu kuasa 2. Jadi kalau kita masuk bumi punya kita akan dapat bumi punya graviti 9.8 kan. Tapi kalau kita masuk bulan punya parameter kita dapat bulan punya pecutan graviti. Kalau kita masuk matahari punya kita dapat matahari punya. Jadi yang ni formula kedua, kamu jadi cikgu petakkan dia. Formula G sama dengan G besar darab M per R kuasa 2. Alright. Jadi Sama G je. ni berubah tak dengan jarak? Berubah tak? Tak. Kalau kata kita duduk jauh daripada bumi, keluar daripada radius bumi. Kalau kita duduk jauh sangat kita akan ubah. Kata kita duduk 2 kali radius bumi. Berubah tak? Ubah. Dia akan berubah, dia akan jadi makin kecil ke makin besar? Dia kecil ke makin besar daya graviti tu? G tu. Besar. Makin besar. Tak, dia akan jadi makin kecil sebab dia duduk bawah. Dia sama dengan sebelum tu. Bila R bertambah kamu punya kalau jarak antara jarak ni bertambah kan. Jadi pecutan graviti pun akan berkurang. Sama juga maknanya kalau kamu duduk jauh, kata kat kawasan 3R ni, kamu akan ditindakkan oleh G yang lebih kecil. Faham tak? Sama, dia lebih kurang sama macam hari tu. Cuma sekarang ni kita nak guna radius bumi ni sebagai kita punya ukuran. Mari kita buat graf sikit. Graf sikit. Tidak. Okay. Kamu tengok ni. Jadi yang ni ada rambut petak semua. Nampak tak? Yang ni pusat bumi tu. Jejari. Ni jejari dia kosong. Jadi yang ni R. Jadi kalau kita 2 kali gandakan jarak tu kita dapat 2R lah. Jadi dia suruh kita completekan table ni.
apakah pecutan graviti G apabila R tu R, 2R, 3R, 4R, 5R. Jadi yang paling senang kita pakai macam dalam bentuk nisbah lah. Maknanya kita anggap graviti kita kat sini satu. Boleh? Dia penuh. Dia macam kalau pecahan tu dia satu. Boleh? Jadi kalau kita nak cari nisbah untuk bila R ni 2R, dia akan jadi satu pecahan. Boleh? Berapa pecahan dia daripada nilai dia yang asal? Yang tu nisbah kan? Kamu belajar dulu kan? Waktu bila? Bila kamu belajar pasal nisbah? Kalau G1 tu 1, kalau kita nak kira nisbah G2 over G1, kita buat macam mana? Bagi ya. Kita ambil formula tadi. Apa formula tadi? G. GM bahagi R2. R kuasa 2. Jadi sekarang ni R dia 2R kan? Jadi kat tempat R tu kita ganti dengan 2R. Oh. Right? Okay, jadi bahagi dengan G1 kita. G1 kita formula ni tapi R dia R. Ini cara kita nak kira nisbah R kuasa 2. Okay, jadi kalau kita ada pecahan 4 tingkat je ni, kalau at max kita buat apa? Buat satu. Kita bawa naik. Kita tukar dia jadi bahagi. Okay. Nak bagi tingkat kita tu mudah untuk kita tengok. Jadi kalau kuasa 2, 2 ni akan kuasa 2 juga kan? Jadi dia akan jadi 4R kuasa 2 kat sini. Okay, jadi per ni bahagilah. Jadi kita tukar dia jadi simbol bahagi. GM over R kuasa 2. Kalau kita ada pecahan, lepas tu kita ada simbol bahagi. Apa jadi kat pecahan yang belah kanan ni? Tolak. Dah. Kita akan, macam mana kita nak selesai ni? Ni tak boleh pecahkan. Sama menyebut. Kan? Kalau tambah tolak baru kita sama penyebut. Kita tukar dia jadi darab. Lepas tu yang ni jadi apa? Bagi. Darab. Balikkan. Pandai. Kita terbalik dia. Gini. Macam ni kita. Okay, yang sama kita boleh potong kan? Jadi GM ni sama. Betul. R kuasa 2 sama. Jadi kita dapat 1/4. 1/4 ni maklumat apa? G kuasa 1. G2 ni sebab G1. Maknanya kat sini G2 adalah sama dengan 1/4 saja daripada G1. Jadi kalau kata G1 kamu tu 9.8, kalau 1/4 daripada dia berapa? Tu kamu kira. Tu maksud dia. 1/4 je. Bila kita gerak radius tu 2 kali ganda, dia punya pecutan graviti dah jadi 1/4 saja. Apa dapat ni? 2.45. 2.45. 2.45. Macam mana kamu rasa badan kamu kalau graviti tu berkurang? Apa jadi? Terapung. Kamu tak terapung je tapi kamu akan rasa badan kamu ringan. Ya, badan kamu akan jadi lebih ringan. Okey, jadi maknanya kat sini kita boleh predict yang lain-lain ni lah. Kalau yang ni 1 tadi, ni 1/4 daripada G1. Kalau R dia jadi 3R, berapa graviti dia berbanding G1? 1 per berapa jadi? 1/2. Tak. 3 ni kena kuasa 2 kan macam tadi. Kita dapat 4 tu sebab 2 tu kuasa 2 kan? Jadi dia jadi berapa? 1/6. Kan? 1/6. 3 kuasa 2 bukan 1/6. Bukan 6. 1/9. 1/9. Okey, jadi yang ni dia akan jadi 1/9 saja daripada nilai graviti asal ya. Kalau yang ni dia akan jadi apa? Kalau kat kedudukan 4R ni? 16. Apa? 16. Okey, 1/16. 1/16. Yang last kali ni? 1/25. 1/25. Ni kamu nampak tak dia punya graviti tu surut dengan sangat cepat. Jadi sangat kecil bila kita punya jarak dah 5R kan. Jadi hubungan ni kalau kita buat graf rupa dia macam mana? Pecutan. Lurus ke? Lurus ke bengkok? Bengkok. Dia lengkung. Dia lengkung yang berkadar songsang kita hari tu. Ingat tak lengkung berkadar songsang kita rupa macam mana? Dia ke bawah. Dia lengkung ke bawah kan? Okey, macam kan? Kamu tengok macam mana. Jadi yang ni kita buat graviti melawan dengan radius. Okay. Jadi yang ni R. Yang ni 2R. Yang ni 3R. Yang ni 4R. Yang ni 5R. Nak putus dah cikgu punya ni. Ada lagi 10 minit. Okay, jadi kalau kata
dekat bumi, kat permukaan bumi dia G kan. Jadi kita start. G 9.81 start kat sini. Okay. Jadi kat sini nilai dia 9.81. Lepas tu dia makin berkurang dengan cara logaritma lah kita kata. Ya, betul. Macam tu. Kita dapat graf lengkung macam tu. Yang cikgu buat lengkung, cikgu comel sikit. Okay. Dia sentuh tak pasti X? Tak. Dia tak akan sentuh sampai bila-bila. Maknanya walaupun sejauh mana kamu daripada bumi, kamu akan still rasa daya graviti bumi tu. Faham tak? Sebab dia tak akan sentuh. Bila kita bahagi suatu benda secara pecahan macam tu kan, kita pecahkan dia akan jadi makin kecil tapi dia tak akan jadi betul-betul kosong. Jadi maknanya kamu ni walaupun ada bintang jauh daripada kamu, bintang tu daya graviti kamu ada kesan terhadap kamu. Maknanya sejauh-jauh objek dengan sedekat-dekat objek, semuanya ada kesan graviti dekat kamu. Sama ada kecil atau besar saja. Jadi ada tempat kat mana graviti kita kosong, kat mana kamu rasa kita punya graviti boleh jadi kosong? Bulan. Matahari. Tak. Matahari. Matahari ada dia punya jarak daripada bumi masih lagi boleh rasa Lehut. graviti tak kosong. Kat mana? Neptune. Kamu salah ni Lehut. pemikiran kamu. Tu. Kita bukan kena pergi lagi jauh daripada bumi. Kita kena masuk dalam bumi. Kita kena gerak arah ni. Betul lah. Mantel. Jadi kalau kita Lapisan mantel. kat tengah-tengah ni, kat sini. Otak dia. Kita memanglah kita dah cair dulu Mantel. Tapi kata Ada kita dia. duduk sini, kita akan mengalami kosong graviti lah sebab graviti tu tarik kita daripada semua arah. Baik. Okay, jadi graf ni sebenarnya ada sambungan dia. Maknanya ni kosong kan, radius kosong kan. Jadi E itu akan bertambah sampai dia sama dengan radius bumi, kemudian baru dia akan berkurang macam ni. Okay, jadi G adalah berkadar langsung dengan R, sebabnya ni R bertambah kan. Sehingga R tu, selagi R tu kecil daripada radius bumi. Dan apabila R tu besar daripada radius bumi, kamu punya G ni akan berkadar songsang dengan dia kuasa 2. Faham tak? Yang ni cara kita tulis berkadar songsang. Kita R. Jadi dia hubungan dia berkadar langsung daripada pusat bumi tu sampai kepada jejari tu. Maknanya kalau kita masuk dalam tanah, graviti tu akan tarik kita lagi kuat. G tu akan jadi lagi besar. Tapi kalau kita naik lagi tinggi daripada bumi, graviti tu akan jadi makin rendah dan hubungan dia 1 per R kuasa 2 ni. Maknanya dia kadar songsang dengan R kuasa 2. Dia cepat akan berkurang. Okay, jadi kami ingat dua benda. Okay, satu persoalan untuk kamu. Bila kita pijak penimbang tu, kamu ada penimbang kat rumah kan? Ada. Ada. Ni penimbang tu kat bumi. Jadi Rosak dah. yang kita baca tu daya graviti bumi yang bertindak ke atas badan kamu. Sebenarnya kita tengah baca daya graviti bumi walaupun dia punya unit dalam jisim kan. Maknanya kalau kata kamu bawa penimbang tu, kamu pergi planet lain, berubah tak nilai dia? Berubah. Berubah. Planet mana kamu rasa graviti dia paling tinggi? Neptune. Ya ke? Dia ikut apa? Bumi. Tak, ada lagi kuat lagi. Ni gravity difference. Pluto. Saturn. Pluto bukan planet tau. Kamu dalam buku teks kamu Pluto Matahari, planet ke? Utari. Tengok. Jadi kita Matahari ya. matahari gravity kuat. Tapi kat sini planet Utari. matahari tak ada. Jupiter. Merkuri ke Venus? Marikh ke Jupiter ke Uranus ke Mercury. Neptune? Mari kita tengok. Jadi yang ni kamu kat bumi 63 kg dengan tarikan graviti kamu 9.8. Okay, jadi kata kita pergi Merkuri. Merkuri dah bahasa Melayu apa? Merkuri juga Tarik. Utari. Cik dah lama Naik sebut yang Merkuri. Utarik. Alright, jadi tengok. Tak Naik botak weh. Le. Ajang weh. Jadi kalau kamu pijak penimbang yang sama kat Utarik, berat kamu 23.8 kg je.
sikit je. Sebab daya kamu ringan, kamu akan rasa ringan. Banyak tu. Walaupun memang jisim kamu ada 63 kg tapi dia akan jadi 23, kamu akan rasa macam kamu berat 23 kg je. Kalau kamu kat Mercury. Jadi kena pergi situ. Dia kamu boleh lompat tinggi lagi semua kan. Sebab dia punya G tu 3.7 saja. Jadi kalau ada objek jatuh pun kamu akan nampak objek tu jatuh pelan lagi. Slow. Kat bumi kan kamu dah biasa tengok objek jatuh kat bumi kan. Jadi kalau dia jatuh dengan graviti lebih rendah, dia akan pecutan dia kurang, nampak 3.7. Jadi objek tu macam slow-mo. Slow sikit jatuh. Okay, kalau kita pindah Venus pula. Ini lebih kurang macam bumi. Orang kata dia kembar bumi. Tapi taklah kembar sangat sebab tak ada hidupan kat Venus. Sebab dia punya udara atmosfera tu karbon dioksida semata-mata. Kamu tak boleh hidup kat situ. Cuaca dia sangat-sangat panas. Okay. Dia punya graviti 8.87 je. Jadi kamu punya berat rasa kurang sikit lah. 57 kg kamu akan ringan sikit. Jadi kalau Mars, ni Mars kan? Ni Mars. Jadi Marikh ni. Okay, Marikh kamu akan rasa ringan juga 23.9 kg macam berat adik kamu ya. Okay. Jadi kita tengok yang Jupiter. Kita besar. Tengok Jupiter punya pecutan graviti 24.79. Jadi nampak tak? Kamu punya berat 60 kg tu kamu akan rasa macam berat kamu 159 kg. Tak boleh jalan lah. Kalau kamu kat Jupiter. Kamu tak boleh jalan. Kamu tahu tak kalau graviti tu tinggi, kamu nak berdiri boleh patah tulang belakang. Baik tau. Kamu boleh terbaring je. Ataupun kalau graviti tu tinggi, kamu punya darah semua akan berkumpul kat kaki, kamu akan pitam. Jadi memang kat Jupiter ni kamu punya graviti tinggi. Seram. 159. Okay, Saturn pun besar juga kan? Saturn 10.4. Besar tapi tak besar sangat. 66. Okey lah. Lebih kurang. Tapi ni semua planet yang buat daripada gas tau. Cikgu tengok tadi planet yang gas-gas ni. Kalau kamu landing kat Jupiter tu, kamu tak boleh berdiri macam kat bumi ni. Kamu akan makin tenggelam. Sebab dia dibuat daripada gas. Rasa jelus. Jadi Uranus. Ni Uranus. Uranus 57. Kamu rasa ringan sikit. Ni Neptune. Biasa-biasa lah. Biasa-biasa. Yang tinggi. Yang ni agak tinggi. 71. Okay, jadi kita tengok dia punya whole view dia. Ni planet-planet kamu dilukis. Whole view. Jupiter. Ni Petri baru nak masuk. Alright. Jadi kita ada planet memang kita boleh duduk pun sebab suasana dia. Bukan sebab graviti dia saja. Macam-macam. Dia ada gas beracun lah, radiasi lah, apalah. Jadi bumi je tempat di mana di kawasan dia boleh menyebabkan ada air. Boleh. Planet lain semua tak ada air. Air dia jadi kering. Sebab dia duduk kat tempat yang sesuai matahari tu cukup jarak dia. Baru boleh ada hidupan. Alright. Kita sambung kita punya G ni. Kita nak mengira. Okay. Cuba kamu kira untuk cikgu. Tu jawapan dia dekat bawah tu dah keluar. Kira kan. Hitungkan pecutan graviti di bulan. Kita pakai formula G kita. G sama dengan E besar jarak dengan M bulan dengan R kuasa 2. Alright, cuba hitung berapa graviti di bulan. Hitung. Tengok jawapan dia dah keluar. Cikgu punya jawapan. Boleh nampak. Picit kalkulator. Make sure kamu boleh picit dengan betul. Nak putus dah tak? Ada less than 1 minute. Sekejap lagi cikgu bagi kamu link baru. Ada siapa yang baru masuk? Nak putus lah. Kamu kira betul tak kamu dapat 1 dan 3?